Selamat sejahtera kepada Tuan dan Puan sekalian. Nama saya Murna Kinas dari SMK Bengongan Kota Morodo, Sabah, akan mengkongsikan inovasi yang bertajuk Buscraft. Buscraft merujuk kepada buku scrap kreatif. Scrap kreatif ini tercetus disebabkan pelajar tidak dapat menguasai gambaran kontrak nilai dalam soalan nomor 8 bagian E berkaitan dengan NGO dan peranannya mengenai isu-isu sama-sama global dalam mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5. Elemen utama di dalam Buscraft ini adalah 5W1H yang merupakan elemen asas kandungan di mana pelajar akan mencari informasi dan mereka cipta produk mengikut kreativiti mereka dan kemudian dibentangkan dalam bentuk poin. Sebelum ini pelajar melaksanakan nota sejarah tradisional, biasa dan kurang menarik. Buscraft ini akan membantu pelajar menghasilkan nota yang kreatif, informatif, dan juga menarik. Inovasi Buscraft bertujuan supaya pelajar dapat menguasai fakta berkaitan NGO dan peranannya, dan juga meninjau keberkesanan inovasi Buscraft. Seramai 36 pelajar kelas 5 YMS UTM telah dijadikan sebagai kumpulan sasaran, tetapi lebih memfokuskan kepada 3 pelajar berbeza keupayaan, yaitu pelajar prestasi rendah, sederhana, dan juga cemerlang. Berdasarkan pemerhatian tinjauan awal, data ER2 mendapati pelajar prestasi rendah tidak menjawab seorang jawaban di dalam soalan nomor 8. Prestasi sederhana 3 marka, cemerlang 4 marka daripada 10 peruntukan marka dalam soalan nomor 8. Analisis ujian pra juga menunjukkan hanya 30,56% saja mencapai marka 50 ke atas. Sebanyak 14 soalan berkaitan NGO diberikan dalam ujian pra. Semasa inovasi dalam fase 1, taklimat pembagian kumpulan diadakan, ada 14 kumpulan, 2 atau 3 orang dalam satu kumpulan. Fase 2, mencari maklumat dan penghasilan inovasi. Fase ketiga, pembentangan kumpulan dan penilaian hasil inovasi Buscraft ini dijalankan selama 3 bulan karena pelajar terlibat dengan berbagai program pemantapan akademik di peringkat sekolah. Inovasi Buscraft ini berkesan, kita boleh tengok melalui peningkatan perbandingan ujian pra dan ujian pasca, pemeriksaan pertengahan tahun ER2 dan juga pemeriksaan percobaan SPM, SPMC, dan juga dinilai secara berterusan, dan sehingga keputusan SPM sebenar pada tahun 2019 keluar bagi 3 pelajar berbeza keupayaan. Ujian pra, ujian pasca mengalami peningkatan yang drastis bagi pelajar 5 UMS UTM, di mana berlaku penambahan marka paling kurang adalah 16, paling maksimum adalah 86. Manakala pelajar berbeza keupayaan pula, pelajar prestasi rendah menunjukkan peningkatan yang drastis sebanyak 78% berbanding dengan pelajar sederhana sebanyak 50% dan juga pelajar cemerlang sebanyak 52%. ER2, ER3 ini adalah merujuk pada soalan nomor 8 yang berkaitan dengan NGO. Sekali lagi pelajar prestasi rendah menunjukkan peningkatan yang drastis dan tinggi sebanyak 7% berbanding dengan sederhana 6 dan juga cemerlang 3. SPMC dan juga SPM juga dari segi pencapaian grade juga menunjukkan pelajar prestasi rendah menunjukkan pencapaian yang sangat drastis daripada C+ ke E+ dalam SPM sebenar pada tahun 2019 berbanding dengan sederhana dan cemerlang yang meninggalkan grade E+. Sebanyak 1 hingga 2 soalan berkaitan NGO akan ditanya dalam soalan pemeriksaan yang meliputi marka 10 hingga 30 marka. Dan ini secara tidak langsung membantu pelajar untuk meningkatkan pencapaian grade mereka dalam pemeriksaan. Kos menghasilkan Buscraft hanya Rp7,60, di mana surat kabar dan kotak terpakai ini tidak melibatkan sebarang kos. Dan secara tidak langsung produk ini adalah produk Masra Alam, di mana surat kabar ini pelajar cari maklumat dalam surat kabar lama berkaitan dengan NGO, gunting, dan lekat dalam buku scrap. Begitu juga dengan kotak terpakai,
Beberapa kumpulan menggunakan kotak terpakai sebagai muka hadapan agar inovasi mereka muka depan bootstrap itu lebih tebal. Bootstrap ini perlu disebar luas karena pengurangan kos operasi. Anggaran bagi seorang pelajar hanya Rp2.50, Rp3.80 saja ditanggung karena dalam satu bulan ada 2 hingga 3 orang. Bahan-bahan untuk melaksanakan inovasi ini juga mudah didapati sebagai seorang pelajar. Ini merupakan keperluan seharian. Pengeluaran kos hanya melibatkan bahan, peralatan, kertas berwarna untuk menulis, dan melekat bahan untuk hiasan saja, dan juga beberapa gambar yang berkaitan dengan NGO yang perlu dicetak. Produk ini adalah mampu milih karena tidak melibatkan kos yang mahal. Pelajar juga boleh berkongsi bersama produk ini secara tidak langsung dapat meningkatkan ilmu dan juga boleh dipraktikkan dalam mata pelajaran lain. Dari segi penjimatan masa, tugasan secara kumpulan dapat menjimatkan masa dan tenaga pelajar karena adanya agian tugas masing-masing. Silabus PDP juga cepat selesai karena NGO ini mencukupi dalam bidang 7, nilai berkaitan dengan keamanan dan keharmonian, unit 34, 35, dan juga 36. Hasil kerja responden ini kita tengok berlaku peningkatan dalam ujian dan pemeriksaan. Tahap kepuasan hati pelajar dan guru berada di tahap tinggi. Pelajar bukan saja dapat menguasai isu-isu semasa berkaitan NGO, tetapi meningkatkan kemahiran ICT dan juga peningkatan dalam pencapaian dalam pemeriksaan. Guru pula sebagai satu kaedah PDP, alternatif kepada guru, untuk membantu pelajar untuk mencari maklumat tambahan tentang topik dan dapat menyelesaikan silabus dengan mudah dan cepat. Produk ini mudah disimpan dan ringan karena size yang sederhana kecil dan juga selamat dibawa kemana-mana. Sama ada di dalam bus, di perhentian bus, dan sebagainya. Produk ini banyak di pasaran tetapi mempunyai keunikan sendiri di mana pelajar akan mencari informasi sendiri, mereka cipta produk dan membentangkan hasil dapatan mereka dalam bentuk PowerPoint. Jelaslah bahwa inovasi bootstrap dapat membantu pelajar mengatasi masalah dalam PDP, terutamanya pelajar prestasi rendah, dan secara tidak langsung membantu guru menjalankan proses PDP secara berkesan. Jutaan terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya pengetua sekolah, pegawai SISC Plus, Puan Sylvia Meeting Pako yang banyak membantu pelaksanaan inovasi sebelum ini, PPD Kota Marudu, CPN Sabah, BPG, serta rekan-rekan sekalian yang banyak membantu dalam penghasilan inovasi ini. Sekian.